Tapi ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ada cerita tentang ahli kitab, sebab ahli kitab Yahudi dia hanya ada di Madinah, tidak ada di Mekah. Kan? Itu dia. Begitu juga orang munafik. Dalam ayat-ayat turun sebelum berhijrah tidak ada cerita tentang munafik. Ramadan Al-Buti ni, Syekh Ramadan Al-Buti, dia banyak merujuk kepada, lihat, Ibnu Hisham, Ibnu Kasir, Ibnu Ishaq. Ini merupakan rujukan yang sangat penting kepada kitab sirah. Sirah. Kalau kita tengok kitab dia, kita pun pening. Sebab dia tulis dengan bait-bait, dengan syair-syair, bukan dengan ayat, bukan dengan tulisan bahasa Arab, dengan syair-syair. Kaedah lama, kitab lama. Dengan apa? Dengan baris-baris, dengan bait-bait ni, dengan matan-matannya. Dan tidak berapa lama setelah Rasulullah tinggal di Madinah, seluruh penduduk Madinah dari keturunan Arab memeluk agama Islam. Seluruh Ansar memeluk Islam kecuali beberapa orang dari kabilah Aus. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggubal carta perjanjian dimeterai antara orang Islam, jadi Ansar dan Muhajirin. Didamaikannya orang-orang Yahudi dan diakui kebebasan beragama dan pemilikan harta dengan disertai syarat-syarat tertentu kepada mereka. Dan sebab itu, kalau kita faham sebelum Nabi berhijrah, penduduk asal Madinah ialah Yahudi. Orang-orang Ansar mari mana? Aus dan Khazraj ini datang dari Yaman. Bila mana berlaku pecahnya empangan Ma'arib di Yaman. Ingat, Puteri Balqis, dia ada kerajaan Balqis di Yaman. Di sana ada empangan besar yang dibina oleh kerajaan Sabak. Ada satu surah nama surah As-Sabak dalam Al-Quran menceritakan tentang kerajaan Sabak. Kerajaan yang luar biasa. Baldatun tayyibatun warabul ghafur. Negara yang aman damai, mendapat keampunan dari Allah. Teknologi yang dibuat oleh Sabak, masuk musim menuai buah tamar, mereka lalu bawa bakul, buah masuk dalam bakul. Dekat sini ada musangking jatuh atas bakul kita. Ini Allah sebut, pada tempat tinggal mereka, padang pasir, mereka buat empangan. Kalau kita di tepi sungai, kita buat empangan, kita faham. Tepi laut buat empangan, kita faham. Padang pasir kering kontang tang, mereka buat empangan. Empangan yang cukup besar mengairi kawasan pertanian mereka. Teknologi yang mereka gunakan Allah sebut dalam Al-Quran. Bila pecahnya empangan ini, golongan ini, Aus dan Khazraj, berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah, sudah ada golongan lain duduk, iaitu Yahudi, terdiri daripada 3 kabilah yang besar, Quraizah, Qainuqa dan juga An-Nadir. Kenapa Yahudi ada kat situ? Ulama kata mereka menanti Nabi akhir zaman lahir. Akan datangnya Nabi akhir zaman ke Madinah, di negeri yang paling banyak buah tamar. Sebab tu tamar dekat Mekah semua datang dari Madinah. Mekah dia tak ada apa-apa. Yang ada anggur, ada apple, delima datang dari Taif. Taif ini Cameron Highland bagi Saudi. Cameron Highland kita, mari Kobis, mari apa strawberry, mari Cameron Highland. Ke dekat sini ada strawberry? Tak ada. Kawasan sejuk. Sebab itu bila mana mereka datang, mereka nak menanti dalam keadaan Nabi akhir zaman, iaitu di Madinah. Sebab itu akhirnya 3 golongan ini, kabilah ini dihalau oleh Rasulullah ke Khaybar. Akhirnya dihalau lagi di zaman Umar, keluar daripada semenanjung tanah Arab. Sebab itu tidak ada lagi Yahudi di semenanjung tanah Arab. Kalau kita tengok Al-Quran, ayat-ayat turun sebelum berhijrah, tak ada cerita tentang ahli kitab. Faham? Perasan tak? Ayat Quran yang turun sebelum Nabi berhijrah tidak ada cerita tentang ahli kitab. Tetapi ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ada cerita tentang ahli kitab. Sebab ahli kitab Yahudi dia hanya ada di Madinah, tidak ada di Mekah. Kan? Itu dia. Begitu juga orang munafik.
dalam ayat-ayat turun sebelum berhijrah tidak ada cerita tentang munafik. Tapi bila berhijrah ke Madinah ada ayat munafik. Orang munafik ketika Islam itu lemah dia tak ada. Tapi ketika Islam itu kuat, ada negara dia menyusup di dalamnya, maka adalah munafik. Bahkan turun satu surah khusus nama dia Al-Munafiqun, surah Al-Munafiq. Lalu dalam keadaan ini Nabi kena buat perjanjian. Sebab negara itu ada 4 rukun. Pertama ada negara, ada kawasan, ada teritori. Yang kedua dia ada rakyat. Yang ketiga dia ada pemimpin. Yang keempat dia ada perlembagaan, dia ada undang-undang yang diguna pakai. Lalu negara yang Nabi nak pergi ni namanya Madinah. Sebab tu kalau sahabat-sahabat dengar cerita Isra' Mi'raj, antara yang Nabi nampak, Nabi berjalan, Nabi nampak apa? Peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi melihat satu kawasan yang hijau. Nabi tanya pada Jibril, apa kawasan ini? Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, di sinilah engkau akan berhijrah besok. Apa dia? Madinah. Jadi yang pertama Madinah, yang kedua pemimpin dia Rasulullah, yang ketiga rakyat Madinah. Inilah dia Aus, Khazraj, Yahudi. Dan keadaan masyarakat di Madinah lebih kompleks, lebih complicated, lebih rencang. Kalau dekat Mekah dia satu kabilah saja, kabilah Arab saja. Tapi di Madinah Yahudi ada, Arab ada, Habsyah ada Parsi ada, Salman, ada Rom, Suhaib, ada Habsyah, Negro, ada Arab. Dan Arab pula bukan semuanya Islam. Kita ni bila sebut Melayu, insya-Allah 99.9% Islam, betul? Kau tak betul aja. Ada tak Melayu yang murtad? Ada Melayu atheist. Cuba tengok dalam page Malaysian atheist, warung atheist, proud become murtad. Ini semua Melayu. Nama Muhammad, nama Qasim, nama Kharijah, nama Siti, nama Aisyah. Tetapi mereka murtad, mereka atheist, dan mereka mengajak anak-anak kita remaja murtad sekali. Sebab itu kalau anak kita tak ada pegangan, siang malam tengok internet, tengok handphone, cerah masa depan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ketika Nabi berhijrah, orang Arab belum Islam. Arab tu sendiri tak Islam, dengan bangsa lain yang tak Islam. Yang kedua, Madinah ni tempat perhimpunan perompak-perompak orang jahat. Dan sebab itu bila Nabi berhijrah, kata Abu Sufyan apa? Abu Sufyan belum Islam masa tu, dia kata, biarkan Muhammad pergi, dia akan gagal. Sama ada dia dibunuh atau dia gagal, sebab keadaan di Madinah lebih teruk. Tetapi bila Nabi berhijrah, Allah turunkan ketenangan. Orang hilang bergaduh, orang jadi baik, orang tak melakukan jenayah, indeks jenayah turun merudum, kerana nakala minallah, datang rahmat dari Allah. Itu cerita lain lah. Kalau kita tengok dalam tafsir surah tentang hudud, tentang orang zina disebat 100 kali sebat belum kahwin, tentang hukum qazaf, orang tuduh zina tak bawa saksi 4 orang. Turun ayat-ayat ini dalam surah An-Nur pada tahun 6 Hijrah. Surah An-Nur habis turun 8 Hijrah. Sedangkan Nabi hijrah tu tak turun lagi ayat-ayat hudud. Tapi kenapa dalam keadaan itu dia tenang? Sebab Allah jaga. Macam kita ni, tenang tak? Tenang. Saya tanya, semua jadi tak tenang. Sebelum kita duduk kat dewan ni, siapa cek kipas tu selamat? Tak ada orang cek. Habis kenapa ibu-ibu boleh tenang duduk bawah kipas? Sebab Allah bagi ketenangan. Lah ni dah tak tenang. Alamak. Tu hebat orang beriman. Tenang dia. Dalam kuliah boleh tidur, tanda dia tenang. Jadi Allah yang bagi ni. Sebab tu kalau Allah nak satukan kita, Allah boleh satukan. Sebab tu boleh tengok ayat berapa tu ayat 63 surah Al-Anfal. Kan boleh ambil ayat itu sebagai ayat untuk melembutkan hati anak,
hati suami, hati isteri, hati cucu, agak lembut untuk beribadah. Dan ayat 63 boleh tengok suratul Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau kamu satukan manusia seluruh dunia untuk melembutkan hati orang, nescaya kamu tak boleh lembutkan. Walakin allafa baina qulubihim, tetapi Allah yang boleh melembut, menyatukan manusia. Sebab tu kita ambil ayat ini untuk kita ubat hati orang yang liar dengan ibadah. Rasa anak tu payah sangat nak solat, lewat-lewat waktu solat, masa masak-masak tu, masak nasi kan, ambil beras kan, basuh-basuh kan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Bukan puh, itu bomo. Tiup je tak bunyi pun. Buat syarat. Buat air anak pergi sekolah pagi tu, ambil teko, ambil air, gula tu, kacau. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Ambil ikan siang. Tengah siang tu, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, masa masak, goreng sayur, iron baju tu, baju anak ni, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah. Tiup kat baju suami tiup. Tu yang tak minta pun, balik-balik suami beli, yang saya belikan awak emas, tak banyak, 5 jongkong je. Saya rasa mati syahid petang ni. Itu cara dia minta selalu, sebab mak ayah doa dia mustajab. Jangan tunggu nanti anak nak periksa, ustaz minta air Yasin, anak tak pergi sekolah, kembung air Yasin kan. Maknanya apa? Mak minta, ayah minta lagi ustaz. Betul. Tapi minta ustaz, mak ayah duduk sembang tengok drama petang-petang, tak betul. Sebab hajat dia sebenarnya, mak ayah tu lebih dekat dengan Tuhan. Sebab tu ibu-ibu kan, tambah lagi anak-anak periksa, cuba puasa sunat. Puasa sunat, insya-Allah. Anak tu insya-Allah. Kalau anak mak puasa, anak yang periksa puasa lagi hebat. Kawan saya, anak dia periksa UPS soal. Jadi mak isteri dia puasa 4 hari. Hari terakhir haid, suami dia puasa. Result keluar 4A 1B. Yang 1B tu yang suami puasa. Nampak? Puasa ibu pun lain tau. Sebab tu saya takut kalau cakap mak, bukan periksa-periksa besar ni. Dekat universiti kan kita biasa setiap exam. Takut nak sebut mak esok exam seminggu, takut. Dia akan puasa seminggu sebab takut dia anak tak puasa, mak puasa. Tapi kalau kita biasakan, kita berhajat, bersihkan diri, solat hajat, banyakkan doa, banyakkan puasa, banyakkan sedekah. Semua ini jalan-jalan cara untuk kita menjadikan kita punya doa itu lebih tajam. Lebih tajam. InsyaAllah Allah perkenankan. Kan? Lalu kita tidak akan membentangkan di sini kesemua nas carta perjanjian itu. Kan? Maknanya ada 4 lah tadi kan, sebuah negara itu, kerana terlalu panjang, tetapi diperturunkan beberapa fasal penting saja seperti mana yang terdapat diambil dia sambil meneliti sejauh mana tingginya nilai perkembangan masyarakat dan negara yang baru membangun di kota Madinah. Inilah fasal-fasal mengikut apa yang tertulis dahulu. Kita baca sikit. Piagam Madinah ni. Pertama, kaum muslimin dari golongan Quraisy dan Yathrib, maknanya orang Mekah dan orang Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka adalah satu ummah bebas dari pengaruh manusia lain. Sesungguhnya mereka itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ialah satu ummah, ummah yang satu. Mereka itu ialah ummatun wahidatun, yang dibina di atas dasar akidah. Kan? Yang kedua, seluruh umat Islam yang terdiri dari berbagai kabilah saling membela dan tanggung menanggung dan bayar membayar tebusan darah, atau kita panggil diat, dengan cara yang baik dan adil di antara kaum mukminin. Jadi bila dah dia saudara, dia ada konsep apa dia?
Kafalah. Apa kafalah? Takaful. Ni takaful Malaysia, takaful ikhlas ni takaful ni. Daripada konsep takafalah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling lindung melindung, saling inilah ikat mengikat antara satu sama lain. Konsep takaful, konsep kafalah yang Nabi bina. Lalu dengan syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam peperangan saling ikat mengikat, kasih mengasih. Dan sebab itu kita ni kalau sayang pada seseorang, bukan nak melukakan jasadnya, melukakan hatinya pun kita tak sanggup. Kalau ada benda tak baik kita nak tutup, bukan kita sokong kejahatan dia, tidak. Benda yang tak baik itu benda yang kesamaran. Yang kedua bukan milik kita pun. Yang ketiga, kalau milik kita, kena tunaikan hak dia, mencegah kemungkaran dengan jalan yang betul, dengan masuk pada saluran-saluran saya sebutkan, undang-undang dan saluran polis dan sebagainya. Hatta benda baik, benda yang tak baik sekalipun benar-benar berlaku, kita tutup aibnya. Sebab tu dalam isu bila Hilal Hilal ni dia tengok isteri dia berzina dengan orang lain. Sahabat Nabi ni, dia ngadu kat Nabi, ya Rasulullah, isteri aku berzina. Wahai Hilal, kau tahu tak apa hukum dia? Tuduh orang tak ada saksi, engkau kena sebat 80 sebatan. Ya Rasulullah, aku nampak macam mana? Ayat tentang apa? Li'an tak turun lagi. Ayat ke-6 surah An-Nur. Orang yang menuduh, yang dipanggil ar-ramyu, tuduh. Alladzina yarmuna azwajahum, orang yang menuduh isteri dia berzina, tak bawa orang saksi, dia kena sumpah laknat, dipanggil li'an. Lalu bila mana turun ayat itu, Nabi kata alangkah baiknya kalau turun ayat dapat membebaskan Hilal. Kalau tak, Hilal kena hukum sebat 80 sebatan. Turun ayat ke-6 tentang hukum li'an. Maknanya suami dia kena sumpah, wallahi billahi tallahi, aku tuduh sesungguhnya isteri aku itu memang berzina. Kalau aku berdusta, laknat Allah atas aku. Lalu isteri pula menafikan pertuduhan, wallahi billahi tallahi, sesungguhnya tuduhan suami aku terhadap aku dusta. Kalau aku berdusta, maka kemurkaan Allah ke atas aku. Jadi salah satu ni mesti berbohong, betul? Ke tak betul? Mesti punya. Suami takkan nak tuduh isteri sebarangan berzina. Sebab kalau dia tuduh, satu dunia tahu, dia malu. Melainkan betul-betul benda tu betul. Dan isteri pula takkan nak mengaku, dia akan membuka aib dia. Lalu di sana ada satu clause, iaitu apa dia? Yang dipanggil sumpah laknat. Lepas sumpah ini, suami isteri berpisah, tak boleh kahwin selama-lamanya, walaupun Cina buta, Cina celek, Cina buta tak celek, semua tak boleh. Dengan sumpah talak 3, dengan cerai talak 3, tak boleh rujuk sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Apa Nabi kata? Nabi berharap isteri Hilal tarik balik kenyataan dia tidak berzina kepada zina. Selesai masalah. Tapi setelah dia bersumpah 4 kali, dia tak tarik balik. Sebab isteri Hilal juga gangster juga. Pantang aku memalukan keturunan aku. Dia tak mengaku dia berzina. Dan Nabi kata, tengok, sekiranya dia dapat anak, dia dapat anak mengandung. Kalau anak itu rupa sama dengan rupa bapa zinanya, nescaya dia ada hutang dengan aku, kata Rasulullah. Maknanya Nabi nak rejam dia sampai mati. Tetapi kata Rasulullah, kerana ada ayat ke-6 pasal sumpah laknat, Nabi tak boleh rejam dia, sebab dia dah bersumpah. Dia ambil pendekatan sumpah laknat, maka berpisah, dan dia ini tidak direjam. Sebab ada clause mengatakan dia boleh sumpah laknat. Kebetulan anak tu keluar sebiji muka bapa zina dia. Muka bapa zina. Yang bapa zina itu mata menjuling. Nama dia Sahma, sin ha mim alif hamzah bin Syarik. Bin Syarik, sebiji muka bapa zina. Apa Nabi kata? Kalau tidak kerana adanya hukum li'an, nescaya aku rejam ni isteri Hilal bin Umayyah. Nak sebutnya betul tak mereka isteri dia salah? Betul. Tetapi kerana adanya undang-undang, dia selamat. Inilah hukum Islam. Inilah hukum Islam.
Sebab tu kita kalau ada ikatan ini yang Nabi bina, tak timbul dalam hati kita untuk mencederakan orang, menyakitkan hati orang walaupun dalam perkataan, apatah lagi perbuatan, apatah lagi dia Islam. Kan? Saya sebut pelacur dia bagi anjing minum, masuk syurga. Hadis sahih. Surah hadis sahih. Imam Bukhari sebut dalam 2 hadis tentang perempuan dipanggil imra'atin mumissatin. Yang kedua sebut min baghaya baghayat min baghiyatin min baghayah Bani Israel, perempuan pelacur di kalangan Bani Israel. Hadis yang ketiga, hadis sahih juga Imam Bukhari daripada Abu Hurairah tentang laki-laki yang jahat. Beri anjing minum, masuk dalam syurga. Kita masuk syurga bukan sebab dengan amalan kita, dengan sebab rahmat Allah. Yang kita buat ni solat, tutup aurat, zikir, sedekah, ini apa? Ini sebagai bukti kita hamba yang taat. Tetapi belum boleh lagi membeli syurga Allah. Kita masuk dengan sebab rahmat dia. Ada orang dia tak ada amalan, hari ni peluk Islam, petang nanti mati, masuk syurga juga. Ada orang pelaku maksiat juga masuk syurga. Sebab tu kita ni kena ada sifat kasih sayang yang kuat. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, ada seorang ahli neraka, dia panggil ahli syurga. Dia panggil orang tu, dia kata demo kena kahwin, kecil kelata lagi, demo kena kahwin. Ahli syurga ni tengok ya, macam kenal orang Taiping rupanya ahli syurga ni. Macam kenal tengok muka ni, biasa tengok muka ni. Kahwin lah yang bagi demo minum air segelas dulu kat dunia. Kamu minta pada Tuhan supaya aku masuk syurga sebab beri kamu minum air. Ahli syurga ni minta berdoa, ahli neraka masuk dalam syurga. Jadi kita ni sahabat-sahabat, apa lagi yang kita harapkan daripada Allah bukan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi poin yang ketiga itu piagam Madinah kita sambung dalam perjumpaan akan datang. Boleh dah? Kita berhenti muka surat 286 dan insya-Allah saya akan bawa daripada teks bahasa Arabnya beberapa perkara. Dan di hujung tu ada fasal-fasal yang disebut piagam Madinah yang termaktub di dalamnya bahasa Arab. Innahum ummatun wahidatun min duni nasi al-muhajirun min Quraisy ala raba'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yabduna aniyahum bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Ini kata-kata tulisan-tulisan piagam dalam bahasa Arab. Sebab itu kalau kita study tentang kenegaraan, negara pertama ada piagam perlembagaan bertulis atas muka bumi Allah, piagam Madinah. Bukan barat, Madinah. Kan? Boleh deh. Ada perbincangan sahabat-sahabat. 17 Sabirin hari Khamis awal Muharram ni, tahun baru Islam. Dan saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang menyumbang sempena dengan PKP hari itu. Saya hanya dapat menyebut jazakumullahu khairan katsira, khairul jazak. Mudah-mudahan Allah saja yang mampu membalasnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa, ya Allah, suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa, ya Allah, secara khususnya tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ผมเจาะตกลาย Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah tanwir koko terbaik.